Sekarang kita pergi pada telinga. Jadi kamu nampak cikgu ada lukis telinga, dan dalam buku teks pun ada lah gambar rajah telinga ni kan. Muka surat 13. MS 13. Okay, muka surat 13. Jadi telinga ni dia ada 3 bahagian. 3 bahagian. Yang pertama adalah telinga luar. Okay. Kedua adalah telinga tengah. Ketiga adalah telinga dalam. Kita pergi dulu kepada bahagian telinga luar. Di telinga luar ni ada cuping telinga. Okay, dia ada cuping telinga. Okey, kita pergi dulu satu-satu apa struktur dia, cuping telinga. Kemudian seterusnya dia ada salur telinga. Di sini dia ada gegendang telinga. Seterusnya ada ossicles. Seterusnya ada tube Eustachian. Okey, struktur dia tu. Kemudian ada jendela bujur. Ada cochlea. Okey. Ada saraf auditori. Kemudian ada salur separuh bulat. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Nombor 1. Kita bubuh warna lain. Warna pink lah. Okey. Pink ke tu? 1. Besarkan sikit. 1 cuping telinga. Di sini 1 cuping telinga. Kedua kita ada salur telinga. 2. Ketiga kita ada gegendang telinga. 3. Kemudian kita ada tulang ossicle. 4 ni. 4 ossicle. Seterusnya kita ada jendela bujur. 5. Kat situ ada jendela bujur. Nampak tak warna biru tu? Tu. Cikgu dah besar kan? Cikgu kecil boleh lah. Kemudian kita ada tube Eustachian. Tube Eustachian. Nombor 6. Nombor 7 kita ada cochlea. Kemudian kita ada saraf auditori nombor 8. Kemudian nombor 9 kita ada saraf separuh bulat nombor 9. Jadi kita dah tengok struktur dan nama dia. Telinga kita ni. Jadi kalau kamu tengok kat cermin tu, tengok telinga kamu. Yang antara pastinya kamu nampak cuping telinga. Ya, nampak cuping telinga. Nampak telinga lah. Okey, cuping telinga kumpul dan hantar gelombang bunyi. Jadi ini dia melibatkan bunyi. Tadi kita tengok cahaya, ni bunyi. Ni rangsangan lah. Cahaya, bunyi, itu rangsangan. Panas, sejuk. Okey, itu adalah rangsangan. Kumpul dan hantar gelombang bunyi. Di gelombang bunyi. Bunyi akan dikumpulkan dan dihantar ke salur telinga. Jadi salur telinga ni fungsi dia apa? Hantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Nombor 3 gegendang telinga kan. Jadi gegendang telinga apa fungsi dia pula? Bergetar ikut frekuensi gelombang bunyi. Jadi bila bunyi itu masuk, gelombang bunyi masuk. Contoh kita buat warna apa? Warna apa? Warna okey, warna tu. Jadi bunyi masuk. Bunyi masuk ke cuping telinga. Dia berkumpul di cuping telinga. Kemudian dia akan masuk ke salur telinga. Bila dia masuk ke salur telinga, dia dia macam seolah-olah menghentak. Dia bertembung dengan gegendang telinga. Jadi bila dia menghentak bertembung dengan gegendang telinga, menyebabkan gegendang telinga tu bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi itu. Okey, macam seolah-olah kita ada kompang tu, kita hentak kompang. Jadi sekarang ni bunyi itu akan hentak pada gegendang telinga tu. Dia bersentuhan, dia menghentak, dia bertembung dengan gegendang telinga, menyebabkan getaran pada gegendang telinga mengikut frekuensi gelombang bunyi. Okey, boleh ya? Jadi sekarang ni frekuensi gelombang bunyi itu, getaran tu pula akan dipindahkan ke ossicle. Jadi dia akan pindahkan getaran ke ossicle. Gegendang telinga ni adalah membran yang nipis. Jadi dia membran nipis saja. Dia macam kompang punya tu kan, kita pak. Kompang tu tebal lah, dia guna kulit kambing ke kulit lembu kan. Tapi untuk yang membran
Gegendang telinga dia nipis saja untuk dia bertembung dengan bunyi. Okey, frekuensi bunyi dia bergetar. Sebab ada pertembungan tu dia bergetar, getaran tu, frekuensi getaran tu akan dihantar pergi ke osikel. Jadi ini bahaya sikit lah. Sebab kadang-kadang kamu duk korek telinga tu, terkena pada gegendang ni boleh pecah atau musnah. Jadi hati-hati. Kemudian getaran tu akan pergi ke osikel. Tulang osikel ni ada 3. 1, 2, 3. Apa dia akan buat? Dia akan kuatkan getaran. Kemudian akan dihantar pergi ke koklea. Okey, dia hantar pergi ke koklea. Okey. Dia tak hantar ke koklea dulu, dia hantar ke jendela bujur. Sebab ada ke jendela bujur tu. Okey. Jadi ini jendela bujur pada hujung osikel tu, yang akan dihantar ke koklea lah. Jadi jendela bujur, seterusnya kita ada jendela bujur, kumpul dan hantar getaran bunyi ke koklea. Jadi kumpul dan hantar getaran bunyi ke koklea jendela bujur. Setelah jendela bujur, dia akan dihantar ke koklea. Koklea akan kesan dan tukar getaran ke impas saraf. Jadi dia akan kesan dan tukar getaran tu kepada impas saraf. Impas saraf tu akan dihantar ke otak oleh saraf auditori. Okey, akan dihantar ke saraf auditori. Dia akan hantar impas saraf ke otak. Jadi itu adalah laluan bagi gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu dia akan menghentak pada gegendang telinga. Gegendang telinga tu akan bergetar. Getaran tu akan dihantar pergi ke tulang osikel 1, 2, 3. Kemudian getaran tu akan dikumpul oleh jendela bunyi. Jendela bunyi akan bagi getaran tu ke koklea. Koklea akan tukar getaran ke impas saraf. Impas saraf akan dihantar ke otak menggunakan saraf auditori. Jadi itu adalah pergerakan bunyi. Tak susah sangat, mudah saja. Kemudian kita ada bahagian-bahagian yang lain dipanggil tiub Eustachiou, akan imbangkan tekanan udara dua belah telinga. Jadi yang ini kadang-kadang kita rasa macam ada sesuatu berlaku. Contohnya kita naik gunung atau bukit, dia akan memberi kesan lah kepada tiub Eustachiou ni. Okey, sebab dia tekanan udara. Kemudian salur separuh bulat. Salur separuh bulat di sini ni. Okey. Jadi akan kesan kedudukan kepala, bantu kawal keseimbangan badan. Jadi kita punya keseimbangan badan disebabkan oleh salur separuh bulat.